العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Ightinamul Fawaid fi Syarhil Qawaidil Qaid. Pada muka 148 tak? Innal Qur'an wat Taurah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa anna al-Qur'ana wat Taurata wal Injila waz Zabura. Dan sesungguhnya Quran, Taurat, Injil dan juga Zabur, kutubuhu, ialah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah al-munazzalatu, yang diturunkan ala rusulihi, ke atas para rasulnya. Jadi Quran kepada Nabi kita, kepada Taurat kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Okay. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali bahawa Quran, Taurat, Injil dan Zabur itu ialah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Maksudnya lisidqir rusuli, kerana benarnya para rasul, fi ikhbarihim, pada pengkhabaran mereka, annaha minallah, bahawa kitab-kitab itu daripada Allah. Kerana mereka yang mengatakan bahawa kitab-kitab itu daripada Allah, itu kalam Allah. Jadi rasul, apa yang diberitahu oleh rasul itu tentu sekali benar. Wa annaha min kalamihi, dan bahawa kitab-kitab itu daripada kalam Allah, hasbama dallat alaihi almu'jizah, sebagaimana menunjuk atasnya oleh mukjizat. Apa yang mukjizat tunjuk? Mukjizat menunjuk ala sidqir risalah, ala sidqir risalah. Mukjizat menunjuk ke atas benarnya kerasulan. Apa makna benar kerasulan? Segala apa yang dibawa oleh Nabi tentu sekali benar. Maka antara perkara yang dibawa oleh Nabi ialah wahyu dan kitab tu, kitab-kitab tersebut. Bila Nabi kata ini kitab Allah, kalamullah, yang diturun oleh Allah kepada sekalian makhluk, maka tentu apa yang Nabi khabar dan Nabi beritahu itu juga benar. Okey. Hasbama dallat alaihi almu'jizah, mengikut apa yang ditunjuki ke atasnya oleh mukjizat. Au qaimatun maqama qaulihi ta'ala, au qaimatun maqama qaulihi ta'ala, atau menunjuk, atau mukjizat itu qaimatun, menepati pada firman Allah. Qaimatun maqama kita terjemahkan sebagai menepati, menepati seumpama firman Tuhan. Jadi tangan au ni kan, au di sini bukan menunjukkan tanwin, apa tak? Mukjizat itu sendiri, dengan maksud dalalah mukjizat sebagai dalah apa? Kharqul al-adah. Kharqul adah itu menunjuk bahawa benarnya Nabi. Itu satu. Jadi dalalah mukjizat secara perkara mukjizat itu yang mencari adat. Okay. Di samping itu, mukjizat juga dia ada dalalah, dalalah macam mana? Dalalah mukjizat seakan-akan Allah memberitahu. Seakan-akan
Allah memberitahu bahawa dengan diberi mukjizat itu sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku pada setiap perkara yang diberitahu daripadaku. Jadi mukjizat itu qaimatun maqama qaulihi ta'ala. Oh, terima kasih. Mukjizat itu berdiri dia akan tempat ataupun menempati akan firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benarlah hamba-Ku, fattabi'uhu, maka kamu ikutlah dia. Ini ibarat ni, sebab itu ibarat ni dia tak mesti dengan kait dengan ni. Sebab itu dalam Sanusiah kan dia takbirkan sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu amni. Samalah. Fattabi'uhu itu lazim bila benar tu kamu kena ikutlah. Ada? Kamu kena ikutlah kerana apa yang dibawa oleh Nabi tu awamiru wan nawahi. Suruhan-suruhan, larangan. Maka kamu ikutlah dia. Okey. Thumma al-Qur'anu. Perbincangan dalalah mukjizah ala sidqi risalah tu boleh tengok balik dengan Hasyiah Syaqawi tu. Dia bincang. Adakah dalalah dia aqliyah atau dalalah dia adiyah? Thumma al-Qur'anu, kemudian Quran itu ibaratun 'anil kalami munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak. Quran Allah dengan perantaraan biwasitatin malaki, dengan perantaraan malaikat, iaitu Jibril lah. Wa kadza Tauratu, demikianlah juga Taurat, juga kalamullah yang turun, Allah Ta'ala turunkan dengan perantaraan malaikat, al-munazzalu ala Musa, tapi Taurat ini diturunkan ke atas Nabi Musa. Wal Injilu li Isa alaihi salam, Injil pula kepada Nabi Isa. Wa Zaburu li Dawud alaihi salam. Wa kulluha thabitatul wujudi, dan kesemuanya sabit wujudnya, nassan, secara nas, datang nas menyatakan adanya Quran, Taurat, Injil, Zabur ni. Wa ijma'an, sepakat pula, mutawatiran, dengan disepakati secara berlaku tawatur bahawa adanya kitab-kitab yang diturunkan, namanya Taurat, namanya Zabur, namanya Injil, namanya Quran. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, daripada hadis Abu Dzar, qultu ya Rasulullah kam anzalallahu min kitab, banyak mana ya Rasulullah Allah Taala turunkan daripada kitab? Qala mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Mi'atu kitabin, mi'atu, kalau baca mi'ata makna anzalallahu mi'ata lah. Mi'ata kitabin ay anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah Ta'ala menurunkan 104 kitab. Mi'ah wa arba'ah, 104. Fadzakara al-hadis, kemudian disebut sambungan hadis itulah. Hadis ni rawa Ibnu Hibban fi sahihihi. Okey. Dah, kenapa kita tidak sebut, ulama tidak sebut? Kerana walaupun hadis ini dinilai sahih, tetapi dari segi kekuatannya dia tidak mencapai tawatur. Maka dia tidak mencapai pada ilmu al-qat'i, kadar zanni je. Dan dia tidak berkait dengan amalan. Jadi kerana itu nak sabitkan perkara berkaitan i'tiqad ini, ulama kita mensyaratkan benda itu yang qat'iyat, benda yang qat'iyat, sama ada nas yang qat'iyatud dalalah ataupun hadis yang qat'iyatud dalalah. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa annal qur'ana maqru'un bil alsinati, dan Quran itu dibaca dengan lidah-lidah, maktubun fil masahifi, tertulis pada mushaf-mushaf, lembaran-lembaran, mahfuzun bil qulubi, terjaga pada hati-hati, wa huwa ma'adzalikan, dan Quran dalam keadaan itu pun qadimun, dia itu qadim, qaimun bidzatillah, qadim dan ada pada zat Tuhan, berdiri ia pada zat Tuhan. Walaupun Quran itu dibaca dengan lidah, tertulis pada lembaran, dihafal dalam hati, tapi Quran itu sendiri
dia itu qadim dan ialah sifat daripada sifat Tuhan. Qaimun bi dzatihi ta'ala, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada sifatnya. La yaqbalu linfisala, yang tidak menerima bercerai, wal iftiraq, dan berasingan. Tak boleh nak asing, tak boleh nak cerai. Bil intiqali, dengan sebab berpindahnya, ilal qulubi, kepada hati-hati, wal awraq, dan kepada kertas-kertas. Jadi sifat kalam Tuhan itu, dia bukan boleh berpindah, beralih daripada Tuhan, berpindah dalam hati manusia, berpindah daripada Tuhan dan tertulis ke dalam lembaran-lembaran. Tak, bukan. Kerana sifat kalam Allah itu ialah sifat yang qadim, ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalam Imam Ghazali ni ijma' lah. Dia tidak tafsilkan secara perinci kok mana yang adamul infisal, yang qadim, kok mana yang makruh dan juga maktub serta mahfuz. Tak, kerana wi'a' bagi kalam, wi'a' bagi Quran yang dibaca, yang dihafal, yang ditulis. Zarah dia atau wi'a' dia apa dia? Lidah, hati dan juga kita panggil apa? Kertas, suhuf. Jadi benda yang pegang ataupun menanggung Quran itu benda baharu, maka dia pun barulah. Tapi Imam Ghazali dalam Qawaid Aqaid dia tak tafsirkan tu. Sebab sebenarnya tak perlu kita tahu secara orang awam lah. Kalau nak, adakah perlu kita buat penelitian pembahagian kalam kepada 4 lah contohnya atau 2. Sekadar kita maklum bahawa Quran tu kalamullah. Dalam masa dia itu kalamullah dengan erti sifat yang azali, yang qadim, ada pada zat Tuhan. Dalam masa itu, apa yang dibaca itu tetap kalamullah. Apa yang tertulis Quran dan juga daripada kitab-kitab samawiyah lain itu tetap kalamullah. Apa yang dihafal itu tetap kalamullah. Nampak tak? Cuma apabila berlaku, orang bertanya tak, berlaku kekeliruan, maka ulama kita, mereka mula mentafsirkan macam mana kita nak faham. Dalam masa yang sama qadim, dalam masa yang sama qadim dan juga baharu. Jadi adakah dia berlaku tanakut? Tidak, kerana aspek yang dia qadim itu berlainan dengan aspek baru. Min jihati, dari segi Quran itu sifat dia itu daripada sifat kalam Allah, maka dia qadim lah. Daripada dia itu kalam yang Allah Ta'ala turunkan dengan maksud kalam lafzi, maka Quran itu baharu. Jadi baharu melihat kepada lafaz-lafaz yang Tuhan turunkan. Melihat kepada lafaz-lafaz yang Allah Ta'ala turunkan, yang mentakbirkan dengan sebahagian apa yang Tuhan hendak, maka itu dikira baharu. Sebab dia lafaz. Bunyi lafaz tu kita tahu dah baharu. Bunyi diturunkan tu kita boleh kata baharu dah. Dari segi Al-Quran itu merujuk kepada sifat kalam Allah, sifat zati, sifat kalam Tuhan, maka dia itu qadim. Qadim kerana melihat kepada Quran dipanggil juga sebagai kalamullah. Okay? Kerana Al-Quran dipanggil sebagai kalamullah. Jadi lafaz mushtarak lafzi dipanggil kan? Mushtarak lafzi. Quran dipanggil merujuk kepada kalamullah dengan maksud sifat qadim. Kalamullah dengan maksud apa? Sifat. Hak ni qadim. Kalamullah dengan maksud lafaz yang dibaca, lafzun makruh, maka hak ni baharu. Dari kerana dalalah Quran merujuk kepada sebahagian makna Quran tu merujuk pada sifat Tuhan yang qadim, maka ulama ahli sunnah mengharamkan mengitlaqkan Quran tu baharu. Sebab itu tak boleh baharu. Tak boleh kata Quran tu baharu. Dan mihnatu kalamullah ni pun yang berlaku pada zaman Imam Ahmad dan zaman-zaman sebelum tu pun, kerana apa? Kerana aspek inilah. Jadi ulama Asy'ariyah kita dibahagikan benda ini supaya jelas. Jangan kita melampaui sehingga kita melihat kepada Quran itu lafaz,
sehingga kita kata Quran tu baharu. Benda itu dilarang sebab tidak ada di kalangan salaf yang menyatakan Quran baharu. Lagi pula dari segi bahasa, kita telah meletakkan satu sifat yang tak kena. Kerana Quran bukan sahaja merujuk kepada lafaz yang dibaca. Quran juga merujuk kepada kalamullah, iaitu sifat kalam Tuhan hak qadim. Macam biasa kita buat contohlah, nak sebut contoh apa, tulis api tak. Sebab itu kita kata wujud itu ada wujud fil azhan, ada wujud fil al-lisan, ada wujud fi al-binan, ada wujud fil azhan, fil ayan. Jadi ada empat martabat atau kita kata darjat wujud itulah. Wujud pada fil azhan, wujud dalam pemikiran. Benda itu ada dalam fikiran kita. Contoh, kita ambil satu benda, kita kata api. Tak. Api itu kita bayangkan, dan apa itu api? Apa itu api? Kita bayang dalam kepala kita kan? Maka itu wujud api itu, kita dok gambarkan api. Rupa api macam ni, itu wujud fil azhan. Okay? Wujud fil azhan. Kemudian wujud fil lisan. Wujud fil lisan itu wujud mana itu? Wujud pada lidah. Dengan apa yang kita bayangkan api tadi, kita sebut pada lidah kita. Kita kata api, sebut api. Nampak tak? Jadi kita menyebut pada lidah. Okay. Seterusnya ada wujud fi al-binan. Wujud pada tulisan. Wujud pada tulisan. Okey. Wujud pada tulisan. Kemudian wujud fil iyan. Wujud fil iyan, wujud sungguh. Wujud fil kharij. Wujud fil iyan ni kita panggil sebagai wujud fil kharij. Okey. Jadi api itu kita tulis. Kita tulis API. Api. Wujud fi'lan. Wujud pada tulisan. Okey. Wujud pada tulisan. Wujud pada ayan, wujud sungguh. Mana api itu ada sungguh. Kita cek api, kita bakar sesuatu, keluar api. Nampak? Jadi itu wujud fil ayan. Okey. Semua tadi itu bentuk-bentuk wujud yang ada. Okay. Sekarang ni api itu apa sifat dia? Apa sifat api? Kita kata panas. Sifat api panas. Daripada mana kita tahu sifat api panas? Merujuk pada wujud fil ayan lah. Wujud pada fil ayan, fil kharij. Wujud pada hakikatnya. Waktu kita kata panas. Okey. Maka kita pun kata api itu sifatnya panas. Jadi adakah kerana begitu tiba-tiba orang tu kata, saya duduk sebut api tak terbakar pun lidah saya. Api tak panas pun lidah. Sebut 1000 kali tak panas. Cuma dahaga lah. Dahaga minum air kejap. Bismillah. Dahaga lah sebut. Tapi tak panas, tak terbakar pun lidah. Saya duk gambar api dalam kepala. Tak terbakar otak saya. Dah makna api tak panas lah. Sebab apa? Saya bayangkan api, tak terbakar. Saya sebut api, tak terbakar. Saya tulis api, tak terbakar, tak panas. Boleh ke kata gitu? Jawapannya, orang ni tak sihat. Orang ni tak sihat. Sebab apa? Sebab api yang dikira sifat panas tu merujuk kepada api yang ada sungguh ti fil kharij. Al-mawjud fil ayan ni. Yang ada pada kharij, yang ada sungguh waktu kita kata panas. Dan berada dia dalam fikiran kita, pada lidah kita atau pada tulisan. Tidak boleh menyebabkan kita menafikan sifat panas yang asal ada pada api. Bila kita tulis api tak terbakar pun, iPad saya tak terbakar pun saya tulis api, contohnya kan. Adakah kita kata ini bukti bahawa api tidak panas? Orang ini orang tertipu. Apa tak? Orang ni kita kata orang tak faham bahasa.
Orang dok erti bahasa. Dok erti bahasa. Jadi api. Maka bila kita faham bahawa di sana ada darjat ataupun maratibul wujud yang pelbagai ni, maka begitulah kita nak faham bagaimana bila kita kata Quran tu qadim. Macam mana Quran qadim? Qadim kerana merujuk pada sifat kalam Tuhan, ada pada zat Tuhan. Dah tu qadim kat mana kita baca? Kita baca, kita hafal, kita tulis. Iaitu kalam Tuhan yang Tuhan turunkan. Kalam lafzi nama. Waktu baharulah. Waktu baharu. Tapi kerana baharunya sebahagian daripada madlul sifat kalam ataupun sebahagian daripada lafaz-lafaz yang Tuhan turunkan itu, kerana baharunya lafaz itu, maka bolehkah kita katakan Quran tu baharu? Tak boleh. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini mereka tegas. Tidak boleh mengatakan Quran itu baharu. Kerana apa? Kerana Quran itu di samping dia merujuk kepada lafaz bacaan kita, dia juga merujuk pada sifat kalam Tuhan yang qadim. Maka dari kerana sifat asal Quran itu kalamullah, asalnya kalamullah sifat Tuhan, tak boleh kita nak kata Quran tu qadim secara mutlak. Adapun kita nak kata bacaan kita baharu, tulisan kita waktu, memang tak boleh nak nafi tu. Bacaan kita ada dulu kediang kan, ada mula, ada penghujung, itu semua simatul hawadith, itu semua ciri-ciri baharu. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh mensifatkan Quran sebagai baharu, kerana Quran dia menunjuk kepada kalamullah yang qadim. Gitu je sebenarnya, tak payah pun dalam masalah ni tak payah. Tapi yalah, dalam masalah kita kata tak payah pun ada orang payah nak faham. Sebab mungkin dia baca daripada sumber yang tak betul menerangkan dari segi Asy'ariyah. Orang bukan biasa-biasa, ada PhD, ada profesor dan seumpamanya. Tiba-tiba terpengaruh dengan pandangan liberal. Lalu ambil kalam liberal menghentam kepada Asy'ariyah. Dia kata Asy'ariyah inilah yang menyebabkan golongan liberal menolak Al-Quran, mengatakan Quran itu ialah ibarat yang telah ditakbirkan oleh Jibril atau Nabi Muhammad daripada kalamullah. Nampak tak beza? Memanglah antara golongan liberal ni mereka akan cuba meletakkan keraguan pada kalamullah. Dia kata kalamullah ni ialah Nabi yang interpretasikan sendiri. Nabi yang mengolah sendiri wahyu Tuhan. Jibril yang mengolah. Tak Nabi Jibril, dua tu lah. Jangan pula roh ana pula tak ada orang kata pun. Sama ni bukan boleh kira, salah sikit pun ada. Habis buat video. Berarti tak ada kerja nak kan. Lambat sikit lah. Lambat sikit. Nak cari ke mana orang hak dia buat tu kat akhirat lagi. Ramai ni boleh cari kok. Dekat dunia boleh cari, telefon saya minta maaf lah. Ustaz, saya kata ustaz, boleh mari duduk jauh, duduk Johor ke, duduk Perlis, mari Terengganu, mari Selangor, mari Johor, minta maaf. Dan kalau akhirat nak cari mana? Lambat nak jumpa. Kalau kawan tu masuk surga je. Jawablah. Okay. Jadi jangan buat benda dalam juga kita jadi lambat. Mana tadi? Jadi kat mana tadi sebut? Liberal. Maka dia kata Quran itu ialah olahan interpretasi yang dibuat oleh sama ada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana Asy'ariyah mengatakan kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berlafaz. Dia ambil situ. Dia ambil sebahagian je. Dia kata kan Asy'ariyah mengatakan kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Quran ni kan pula mereka kata bahawa baharu, lafzi, kalam lafzi ni. Jadi mereka pun kata, padahal Asy'ariyah nak kata gitu, dia capur tu. Dia capur dengan pandangan-pandangan Mu'tazilah atau pandangan golongan-golongan sesat lain. Nampak? Jadi pun dia pun kata, inilah pemahaman yang salah bagi sifat kalam. Kerana apa? Puncanya ialah pemahaman kalam nafsi di sisi Asy'ariyah. Padahal pemahaman ataupun teori kalam lafzi dan nafsi ni, ini boleh merukai kekeliruan yang berlaku. Tak, yang Mu'tazilah pun boleh selamat dengan ikut kepada Asy'ariyah.
Hak Hashwiyah pun, golongan hak jenis Zahiriyah ni pun, kalau tengok kepada manhaj Syairah boleh selamat. Takkan mengatakan bahawa kalam Quran hak duduk tulis hak kita baca tu tak akan kata dia itu qadim. Dan dia golongan Mu'tazilah pun takkan berani kata Quran itu secara mutlaknya baharu. Ha. Bila diletakkan, dibahagikan. Hak mana sebaharu ni? Hak mana seqadim? Jadi teori yang dibawa oleh Asy'ariyah, kalam nafsi dan kalam nafsi ni boleh selesai masalah tu. Kalau faham cara betul tak ada masalah. Okey. Dan salaf melarang dan menghalang, dan Asy'ariyah pun dan Maturidiyah sekali pun tak boleh kita nak kata kalam itu baharu. Kerana apa? Kerana tadilah mushtarak lafzi tu. Kerana mushtarak lafzi. Tu kena tahu pula ilmu dalalah alfaz tu. Apa makna mushtarak lafzi? Lepas tu bila begitu, bolehkah kita nak menyifatkan suatu itu kerana sebahagian daripada martabat wujudnya itu ada dalam wujud yang berbeza, kita kata dia tidak bersifat-sifat tu? Mana boleh. Api walaupun kita fikir, tetap dia, kita kata api tu panas walaupun otak kita tak terbakar. Nampak tak? Api tetap kita kata dia bersifat ni panas walaupun masa kita sebut tak terbakar pun lidah. Mudah je nak faham. Quran tu tetap kalamullah yang qadim walaupun masa kita baca tu kita baca kalamullah. Dah bacaan kita tu kalam lafzi. Maka kalam lafzi ni hak ni yang baharu. Nampak Okey. Jelas dak ni? Tak jelas tanya ni. Hak baru-baru mari ni, hak lama dah ni biasa dengar dah. Ana sebut ni. Okey. Mana tadi? Okey, yakni tu la yaqbalu linfisah. Bila kita baca gitu, kita tak boleh. Bila Imam Ghazali sebut secara ijma', kita boleh faham. Wa annal Quran makru'un bil alsinati wa maktubun fil masahifi mahfuzun bil qulubi wa huwa ma'a dhalika qadimun qa'imun bi dhatihi. Kita tak akan kata ta'arud sebab kita tahu dah aspek mana yang qadim, aspek mana yang dibaca dengan lidah, tertulis di mushaf, dihafal dalam hati. La yaqbalu linfisala wal iftiraq, tidak menerima bercerai dan juga berasingan, bil intiqali ilal qulubi wal awraq, dengan berpindahnya Quran itu ke dalam hati-hati orang yang menghafal dan mushaf-mushaf, lembaran-lembaran, kertas-kertas yang menulisnya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali rahimahullah, wa yu'qalu dhalika, dan kita boleh ta'akkulkan demikian itu, bikaunis samawati sab'i, dengan bahawa keadaan 7 langit itu, wal jannati wan nari, syurga dan neraka, fi hadaqatil wal waraqati, dalam anak mata dan juga dalam waraqah, dan dalam kertas. Macam mana? Kita tengok langit, kita tengok syurga neraka tak? Kita tengok langit kita tengok mata. Adakah langit bila kita tengok, mampu tengok dalam mata ni, kita kata langit tu kecil sebab mampu masuk dalam mata kita? Tak kan? Tak ada kata gitu. Sebab langit sebab besar. Adakah kerana 7 petala langit, 7 petala bumi itu tertulis dalam kertas, as-samawati sab wal jannatu wan nar? Apa yang awak tulis ni? Saya tulis jannah, saya tulis nar. Tak. Kita katakan saya menulis as-samawati sab, saya menulis al-jannah, saya menulis nar. Adakah kerana itu jannah tu kecil enggak? Sebaris pun. Sebaris je. Tak kata gitu. Nampak? Ni maujud apa? Tadi maujud fil bina. Pada tulisan. Thumma la yadhiqu al-hadaqatu, kemudian tidak menjadi la tadhiqul hadaqatu, tidak menjadi sempit. Hadaqah ni bola mata lah, anak mata. Tak jadi sempit mata. Sempit ke dapat boleh tengok langit? Kita boleh tengok dalam langit ni. Tengok gini. Kenapa? Adakah kerana mata kita sempit, kita tak boleh tengok langit? Tak. Dalam keadaan langit itu luas, besar, tidak menjadi sempit anak mata. Wala tahtarikul waraqatu, dan tidak akan terbakar kertas. Kita tulis an-nar, al-jannatu wan-nar. Tulis nar. Terbakar tak kertas? Tak. Tapi nar tetap panas. Nampak tak?
Ha. Ha. Faman aqala zalika, siapa yang boleh faham, boleh fikir demikian, itu makna boleh faham. Falyaqil, maka hendaklah dia boleh mikir juga. Kalau hak tu pun boleh terima, boleh mikir, maka hendaklah kamu mikir dan terima juga. Kaunal Qur'ani makru'an bil alsinati, bahawa Quran itu dibaca dengan lidah, mahfuzan bil qulub, dihafal dalam hati, maktuban fil masahifi, tertulis pada mushaf, min ghairi hululi dzatil kalam fi, tanpa hulul, tanpa duduk meresapnya atau menempatnya oleh sifat kalam padanya. Walaupun kita baca, tapi sifat kalam tu tidak menempati dan tidak menduduki lidah, tidak menduduki kertas, tidak menduduki dalam hati. Sifat tu, sifat Tuhan tu. Boleh fikir tak? Boleh fikir. Macam mana kita boleh fikir bahawa api tu tertulis pada kertas tidak terbakar? Langit yang besar tak jadi sempit walaupun tengok orang mata. Idh law halat zatullah, kerana kalaulah boleh menempati zat Tuhan, bikat bismihi, dengan menulis namanya, fil waraqi, pada kertas, la halat zatun nari, nescaya akan beradalah zat diri api, bikat bismiha, dengan kita menulis nama api, fil waraqi, pada kertas, fahtarakat, lalu akan terbakar. Kalau gitu, orang kata maknanya sifat Tuhan ada pada Quran, ada pada lidah. Makna orang baca tu, bacaan tu qadim, tulisan pun qadim, hak apa tu qadim. Sebab kerana sifat tu ada pada benda-benda tadi, maka kalau gitu, pada logiknya, kalau api tertulis, kalimah api, an-nar, kita tulis pada kertas, akan bakar kertas tu. Nampak tak? Akan terbakar kertas tu. Sebagaimana kamu tak boleh nak ta'akul bahawa tulisan api membakarkan kertas, maka begitulah. Kerana sifat api itu tidak berpindah. Lam tahul, tidak menempati pada warakah, pada kertas. Sebagaimana sifat kalam Tuhan yang qadim tidak menempati pada kertas, atau pada hati, atau pada lidah. Sama ya? Ya. Idh law halat zatullahi bikat bismihi fil waraq, kalaulah menempati oleh zat Tuhan dengan sebab tulis nama dia, tulis nama Tuhan Allah di kertas, maka Tuhan ada situ, maka nescaya akan menempatilah zat api dengan tulis nama api itu pada kertas, dah akan jadi terbakar. Tapi jadi terbakar tak? Bila tak, tentulah hak lain pun sama je. Okay? Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian kata Imam Ghazali, wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah ta'ala, Nabi Musa mendengar kalam Allah, min ghairi sautin, tanpa ada suara, wala harfin, tanpa huruf, kama yaral abraru, sebagaimana melihat oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang abrar ni makna orang-orang yang buat kebajikan, ahli syurga lah, melihat zat Allah, melihat zat Tuhan, min ghairi jauharin wala aradin, tanpa Tuhan itu daripada jauhar ataupun arad. Manusia, orang beriman melihat Allah dalam syurga dalam keadaan Tuhan itu bukan jauhar, bukan arad. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna Musa alaihi salam, bahawa Saidina Musa alaihi salam sami'al kalam al-qadim, dia mendengar kalam yang qadim, bima yusma'u bihil kalam, dengan apa yang didengar dengannya oleh kalam. Apa yang didengarnya oleh kalam? Kita kata tak, sebagaimana dapat didengar kalam, maka Nabi Musa pun mendengar kalamullah, tapi bukan berhuruf bersuara. Tu bima yusma'u bihi, dengan apa yang dapat didengar dengannya oleh kalam. Okey, bima yusma'u bihi al-kalam, bima yusma'u bihi al-kalam. Sini pada kalam Syekh di sini, seakan dia kata dengar dengan telinga lah, tapi bukan dengar suara dan juga huruf, dengar sifat. Datang beberapa dalam syarah-syarah lain, ulama kita Muhaqqiq kata bukan dengar dengan telinga saja, seluruh badan. Dengar dengan seluruh badan. Dengar dengan seluruh badan. Boleh tak dengar seluruh badan? Boleh.
Allah Ta'ala yang menjadikan sifat mendengar pada telinga, dia boleh menjadikan sifat mendengar pada seluruh badan kan? Sebab itu yauma tukallimu yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari Allah Ta'ala akan menyaksikan ke atas mereka alsinatuhum, lidah. Lidah apa? Lidah boleh cakap. Wa aydihim, tangan. Macam mana tangan boleh saksi? Allah Ta'ala menciptakan sifat bercakap pada tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi juga apa nama ni? Kaki. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat lain, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Benda awak ayat dia benda? Awak ayat dia. Antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in. Bila tangan dan anggota-anggota manusia ni berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka dikata kepada kulit-kulit manusia, badan manusia, lima syahidtum alaina, tuang badan tanya, apa mu jadi saksi ke atas kami? Apa mu tikam belakang? Apa kamu hutang tuangmu sendiri? Maknanya gitu, kulit badan dia bersaksi ke atasnya bahawa dia melakukan dosa. Qalu lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Qalu, mereka kata, antaqana Allah, Allah yang membicarakan kami. Allah allazi antaqa kulla syai', dia yang menyebabkan boleh bercakapnya setiap perkara. Nanti kulit itu tak boleh cakap sekarang lah. Boleh tak Allah Ta'ala nak menjadikan dia boleh bercakap? Boleh saja. Boleh saja. Oh, tak boleh terima akal. Apa tak boleh terima akal? CD, DVD tu boleh cakap. Pada CD, DVD boleh pada silikon. Pasir. Dengan capur benda-benda lain lah. Tak? Tapi itu pun benda manusia boleh buat. Dah ni, kulit, mana orang boleh buat kulit supaya kulit manusia ni? Kulit sintetik tak sama macam kulit manusia. Dah hak kalau pasir tu manusia boleh buat, boleh simpan suara, boleh guna alat, boleh keluar balik. Jangan tangan kita ni, anggota badan kita boleh sangat tau nak buat cakap. Okey. Jadi dalam sebahagian daripada syarah-syarahan kitab, dia sebut bahawa mendengar Nabi Musa itu dengan seluruh badan. Datang riwayat, tapi riwayat ni Israiliyat lah. Riwayat ni sabit kesahihannya tu kena tengoklah, sebab diriwayatkan begitu, wakilah sajalah, bahawa apabila Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Tur Sina tu, mendengar sifat kalam Tuhan, maka seluruh badannya bila menerima tajalli sifat kalam Tuhan jadi bercahaya. Terpaksa dia apa nama ni? Dia kelubung. Maknanya dia bukus badannya. Sebab cahaya yang hasil dengan sebab tajalli sifat kalam Tuhan tu menyebabkan orang tak boleh tengok dia. Terang sangat. Kemudian dia dengar sifat kalam makhluk dia jadi tak boleh dengar kalam manusia sebab buruk dan teruknya kalam manusia berbanding dengan kalam Allah. Jadi itu, tapi riwayat ni asal riwayatnya tidak itulah, cuma dikatakan qila. Bila qila ni maknanya nisbah tu tidak kuatlah. Mendengar dan mendengar dengan seluruh jasad. Sebagaimana melihat dengan seluruh jasad juga. Melihat dengan seluruh jasad juga. Okey. Mana tadi? Bima yusma'u bihil kalam wa alima annahu kalamullah. Dan Nabi Musa mengetahui itu kalamullah li'adami takayyufihi, kerana tidak ada kaifiat bagi kalam Allah sebagaimana kaifiat makhluk. Jadi dia tahu ni bukan kalam makhluk ni. Ini kalam Allah, kerana kaifiat dia bukan kaifiat makhluk.
Tengok tu dalam syarah, dalam nota kaki nombor 3, qala Syekh Az-Zarruh, qala ahlu sunnah khalaqallahu li Musa fahman. Allah Ta'ala menciptakan kefahaman dalam hatinya. Wa sam'an fi udhunaihi wa sami'a bihi kalamah. Laisa bi sautin wala harfin. Tu kata wa sam'an fi udhunai. Tuhan cerita sama kemampuan mendengar tu pada telinga. Tu dia kata di sini bima yusma'u bihil kalam, iaitu al-udhun lah. Laisa bi sautin wala harfin, yang bukan suara dan bukan huruf. Kama yarawnahu fil akhirah bi ghairi jihatin wala kaif, sebagaimana orang mukmin akan melihat Tuhan di akhirat tanpa jihah dan tanpa kaifiat. Sami'ahu bi udhunihi, maka dia mendengar dengan telinganya. Wa fahimahu bi qalbihi, dan dia faham dengan hatinya. Wa alima bi daruratihi annal mukallama lahu rabbuh, yang berkalam kepadanya al-mukallima lahu, yang berkalam kepadanya ialah Tuhannya. Tu. Kemudian katanya wa alima annahu kalamullah li adami takayyufihi. Wa qaulu syekh, dan kata syekh, ini siapa? Abu Hasan Sya'ri, khalaqalahu ilman daruriyan alima bihi annahu kalamuhu. Allah mencipta bagi Nabi Musa ilmu daruri, bukan ilmu lawan bagi kasbi, ilmu secara daruri, langsung, bukan benda yang dapat usaha, ilmu yang Tuhan beri langsung, yang dengannya tahu dengannya bahawa itu kalamullah. Innama yuqalu hadza law kana lahu shibhun yaltabisu bihi. Ini kalam ini, innama yuqalu hadza, hanya senya dikata, law kana lahu shibhun, kalau ada baginya penyerupaan, yaltabisu bihi, yang menjadi kesamaran baginya, barulah boleh kita kata ilman daruri alima annahu kalamuh. Tuhan di samping dengar, Tuhan cipta pula ilmu, yang mana dengan ilmu tu Tuhan, dia Nabi Musa tahu bahawa itu memang kalam Tuhan. Itu berlaku kalau ada kesamaran. Ini kalam Tuhan ke bukan kalam Tuhan? Bukan kalam Tuhan. Nampak tak? Ada kesamaran menyebabkan berlaku ishtibah, yaltabisu alaihi, menjadi kesamaran. Ini kalam Tuhan ke bukan kalam Tuhan? Maka Allah Ta'ala ciptakan ilmu yang memastikan dan memberi yakin bahawa itu kalam Allah. Itu hanya dikata kalau berlaku syibhun yaltabisu bihi, penyerupaan yang menyebabkan kesamaran padanya. Wa qad qala, walhal Allah dah berkata, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkalam Allah dengan Nabi Musa akan sebenar-benar kalam. Maka fa'akkada, mentakkidkan, bil masdari, Allah mentakkidkan dengan masdar, kallama taklima, liyartafi'al majazu, supaya terangkat majaz, andaian berlaku majaz dalam kalam. Jadi antara masdar ini atau maf'ul mutlaq ini, tujuannya ialah untuk menafikan majaz. Maknanya di sini memang berkalam, kalam sungguh ti, bukan majaz, bukan mencipta kalam, bukan mengutuskan kalam, dan seumpamanya lah. Okey. Wa dhahabatil mu'tazilatu, wa dhahabatil mu'tazilatu, dan berpandangan oleh Mu'tazilah, ila annal masmu'a kalamus syajarah, yang didengar oleh Nabi Musa itu ialah kalam pokok, perkataan pokok. Jadi yang bercakap tu ialah suara tu mai pada pokok, suara pokok lah, suara daripada pihak pokok. Wa huwa batilun, itu batil. Walihadza asyara Ibnu Abi Zaid, kerana itu mengisyaratkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, biqaulihi kallama Musa bikalami. Syekh Zarruq dibuat syarah, syarah Syekh Zarruq atas risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Awal-awal dia ada cerita depan tu tentang akidah. Ni akidah dia, akidah jalanan salah lah. Jalanan salah.
Tapi salah yang betul lah. Dalam tu disebut apa? Kallama Musa bikalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi. Telah berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan kalamnya, yang mana kalam itu ialah sifat zatnya. La khalqun min khalqihi. Bukan kalam itu ciptaan daripada ciptaan-ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan cipta ciptaan yang Nabi Musa dengar ialah ciptaannya yang nama kalam. Bukan. Tapi Nabi Musa mendengar sendiri kalam Allah. Okey. Jelas. Itu pandangan. Jadi Mu'tazilah kata dok. Dia dengar kalam asy-syajar. Kalam pokok. Okey. Walamma kanatir ru'yatu fil jawazi, dan tatkala adalah ru'yah melihat Allah itu fil jawaz pada keharusannya. Melihat Tuhan pun harus kan? Mendengar, melihat Tuhan itu hukumnya harus kasama'il kalami, seperti mendengar sifat kalam. Mendengar sifat kalam pun harus, sebagaimana melihat Tuhan, melihat Allah itu harus. Maka ahala 'alaiha, mengihalahkan, menyandarkan. Ihalah ni makna rangkai, merangkai dan menyandarkan 'alaiha, menyandarkan jawaza sama'il kalam 'alaiha ala ru'yah. Mana? Tengok kalam Imam Ghazali. Dia kata apa? Wa anna Musa sami'a kalamullah min ghairi sawti kama yaral abraru zata. Jadi dia mengkiaskan keharusan mendengar kalamullah sebagaimana melihat akan zat Tuhan. Nampak? Jadi ahala, mengihalah, menyandarkan oleh Imam Ghazali, apa nama ni? Keharusan mendengar sifat kalam Tuhan sebagaimana harusnya melihat Tuhan. Kerana Allah zat yang maujud, kalam pun sifat yang maujud. Sebagaimana kalam zat Tuhan boleh dilihat, maka kalam Allah juga boleh dilihat. Boleh lihat, boleh didengar lah. Lihat pun boleh juga. Tapi sini kita bincang atau musannif sebut boleh didengar. Okey. Wa qad sami'tu asy-syaikha, sungguhnya adalah aku dengar Syekh Aba Zaid Abdurrahman Al-Majduli. Kata Syekh Aba Zaid, yaqulu, berkata dia, sami'tu syaikhana, sungguhnya aku telah dengar guru kami, yakni Al-Faqihah Aba Abdillah Al-Ubbi. Syekh Al-Ubbi ni terkenal ni dalam ulama-ulama Maliki ni. Syekh Al-Ubbi. Apa dia kata? Aku mendengar Syekh Aba Abdillah Al-Ubbi rahimahullahu taala yaqulu aktsaru dalalatil mu'tazilah fi thalathatin. Kebanyakan kesesatan Mu'tazilah itu pada 3 perkara. Al-kalami fil kalam, al-kalami fil kalam, berbincang pada sifat kalam. Al-kalam fil kalam, berbincang pada sifat kalam. Wal kalami fil ru'yah, berbincang pada sifat ru'yah. Wal kalami fil qudrati wal iktisabiyah, al-qudrati al-iktisabiyah, dan berbincang, berbahas pada kudrat yang iktisabiyah, kudrat hamba ni. Itu sesat Mu'tazilah banyaknya situ. Pertama pada sifat kalam, kedua pada ru'yah, ketiga pada kudrat iktisabiyah. Jadi hak zaman kita ni pada mana? Pada sifat kalam dan juga pada kudrat iktisabiyah, dua lah. Hak tu dak habis-habis. Sifat kalam, ni tolak tarik ni. Yang kedua pasal perbuatan hamba, iktisab. Kudrah al-iktisabiyah, kudrat hamba yang bangsa kasbi, usaha. Bila kita tahu benda, kita kata mahalluz zalal, tepat boleh gelecah tepat boleh gelecah, tepat boleh jadi tergelincir ini, maka kalau kita rasa kita bukan kalau kita rasa, sewajarnya kita jauh lah, tu je. Sewajarnya kita jauh daripada kita membincangkan dengan perbincangan hak tak tahu ke mana. Orang mai bincang, kita bersidang, lepas tu kita bincang. Kita buat pasal ni contohnya. Kita buat muzakarah gini. Lepas tu rujukkan mana? Kitab mana? Tak apalah kitab kita ambil je.
Lepas tu siapa pula mari? Orang awamnya ni tak tahu siapa, hok reti bahasa Arab, tak reti bahasa Arab, hok baru nak kenal Islam ni contohnya lah. Jadi molek kau Ustaz Aziz sebut ah. Dia sebut mana? Hok benda ya, hok ikat molek bila pergi kabeh terbuka. Hok terbuka tak boleh ikat dah. Akidah ni sebelum dibincang, orang akidah awam ni selamatlah kira dah. Tak ada sekabut-sekabut. Sebab kita dah bincang. Terikat molek dah. Ikat kemas dah. Tiba-tiba kita nak pergi urai balik. Urai balik ikatan kemas tu, sebab baginya kita kena kaji balik lah, kena ni. Terbuka tak ikat dah. Payah dah nak ikat. Tengok, siapa buat pergi buat urai tu? Jawab ada depan Tuhan ni. Nampak? Tu bahaya. Jangan main bab-bab akidah ni. Jangan main bab-bab akidah. Jadi benda yang terurai ikatan, bila terburai nak ikat balik payah. Bab akidah ni. Allah kalau jadi pening orang tu susah. Risau kot lah ngajar-ngajar akidah ni. Waktu kadang kuliah kita buat khusus tau. Waktu pun buat syakawi dulu. Risau nak waktu buka tau. Kena minta tanya baca kitab benda dah. Lepas tu tak apalah, ada sahabat upload ke YouTube. Tak apalah kiranya. Dia serah pada Tuhan lah. Agak-agak dia dengar payah, dia tak dengar. Gitu dah. Agak gitulah. Kalau dia dengar payah, tak dengar. Sudahlah. Kalau rasa boleh pergi, dia dengar. Gitu. Takut juga perbincangan-perbincangan yang bukan bagi orang awam, kita buka pada orang awam. Yang mana asal akidah kemah dah, kita pergi lega balik, terburai, tak boleh nak ikat. Nampak? Jadi, berat lah tu. Okey. Kita bukan nak jadikan orang awam ahli kalam ni. Tak penting pun jadi ahli kalam. Tak payah jadi ahli kalam pun. Jadi ahlilah dah. Tak penting jadi ahli kalam ni. Ahli kalam ada ahli dia. Bukan semua orang nak jadi ahli kalam. Okey. Mana tadi? Al-kalam fil kalam. Berbincang, berbahas dalam sifat kalam dan berbahas pada masalah ru'yah dan berbahas pada kudrah al-iktisabiyah. Wa qad taqaddama al-awwalani, telah terdahulu dua yang pertama tentang kalam dan ru'yah, wal akhiratu ta'ti insya-Allah taala, dan yang akhir iaitu perbincangan tentang al-qudrah al-iktisabiyah, kudrat manusia ni lah, kasbun ni, al-kasbu wal ikhtiyar ni akan datang insya-Allah. Thumma qala rahimahullah wa idza kanat lahu hadhihi sifat wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.